Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga hari ini kami telah membantu lebih daripada 1000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita makan pada bulan puasa supaya apa? Supaya berat badan kita tak turun secara tak sihat, lalu mengakibatkan pada hari raya pertama nanti berat badan kita naik secara mendadak-dadak. Waalaikumsalam Puan Sam Suryawati, apa khabar? Hai Puan Iris Kim. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah, apa khabar semua yang ada dekat sini? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Dan sebelum tu boleh tak share juga Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Isunya dekat sini adalah, kan? Selamat pagi Puan Anangle, apa khabar? Isunya dekat sini adalah apabila ramai di kalangan kita yang insya-Allah, yang alhamdulillah akan berjaya dapat turunkan berat badan sepanjang bulan puasa nanti, namun ada satu benda yang berlaku kepada mereka. Siapa nak tahu apakah yang berlaku kepada mereka? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Morning Puan Iris Kim. Waalaikumsalam Acik Ros, apa khabar? Okey. Baik-baik alhamdulillah. So, cek komen sikit. Dah ready ke untuk saya share ni pada pagi ni? Kalau dah ready boleh tak komen dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit dan share Facebook Live ni? Hari ni apa yang kita akan belajar sikit, apa saya akan share sikit pada hari ini adalah supaya kita akan bukan setakat dapat turunkan berat badan je, tapi kita dapat turunkan berat badan secara sihat. Sebenarnya boleh, sangat-sangat boleh untuk kita turunkan berat badan. Memang sangat gila possible. Macam saya secara average setiap kali saya berpuasa, sepanjang sebulan especially, berat badan saya akan turun sebanyak 5 ke 6 kilo dalam masa sebulan. Tapi apakah sebenarnya yang kita nak dapatkan sepanjang bulan puasa ni? Yang kita nak dapatkan sepanjang bulan puasa ini adalah kita nak berat badan kita turun secara sihat, supaya yang paling penting sekali pada hari raya pertama nanti berat badan kita tak naik secara mendadak. Kan? So, terima kasih kepada yang dah share, alhamdulillah, kepada mereka yang dah komen nak tahu. Terima kasih kepada yang dah tag Puan Sam Suryawati, alhamdulillah. So, terima kasih semua yang ada dalam ni. So, yang pertama sekali adalah kita kena faham tau. Yang pertama-tama sekali kita kena faham, moga live coach dapat beri manfaat kepada rakyat FB. Rakyat FB, FB dah ada rakyat sekarang. Siapa jadi wakil rakyat dah sekarang ni? Wakil rakyat dia Puan Iris Kim ke? Okey, waalaikumsalam Puan Kak Zahara, apa khabar? Okey, begini Yang pertama sekali, kebanyakan orang bila dia berpuasa, dia rasa lapar kan? Dia rasa lapar, dia rasa dahaga, dia rasa penat dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang saya nak share dekat sini, bila kita kurang makan dalam satu hari tu, sebenarnya especially bila kita kurang makan makanan yang berkarbohidrat, tak kisahlah nasi ke, buah-buahan ke, sayur-sayuran ke, ataupun mungkin air manis yang kita minum hari-hari ni, ianya akan retain fluid ataupun retain water dekat dalam badan kita, yang mengakibatkan berat badan kita ada sedikit macam seolah-olah penurunan berat badan. Tetapi sebenarnya itu adalah air dalam badan kita yang dah push, dah dipaksa keluar akibat kita kurang mengambil makanan yang berkarbohidrat. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh faham ke so far? Kalau boleh faham, boleh tak komen boleh faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit kan? So saya nak pastikan semua yang ada dekat sini boleh faham serba sedikit tentang apa yang kita nak sampaikan. Alright, so yang pertama tadi, orang ramai berjaya turunkan berat badan sebabkan kurangnya memakan makanan yang mengandungi karbohidrat. Satu. Kedua, ramai juga orang dia berjaya turunkan berat badan sebab dia minum kurang saat dia minum. Dia adalah waktu makan dia. Waktu makan dia macam waktu pagi, waktu sahur tu, kemudian pada waktu tengah hari contohnya kan. Tengah hari pada waktu malam contohnya, pada waktu buka puasa, dan baru dia makan balik. So pada waktu itu badan dia macam dehydrated, sebabkan pertama panas contohnya kan, dan peluh keluar dengan banyak, dan itu pun daripada air juga. Waalaikumsalam Puan Syailah. Puan Jamnah faham, Puan Acirus faham. Terima kasih kepada komen faham. So itu adalah yang mana saya nak share situ.
macam mana kita seseorang itu dapat turunkan berat badan. Tetapi sebenar-benarnya berat badan yang kita turun daripada air tu, dia senang naik balik. Dia senang naik balik. Siapa sini nak tahu macam mana berat badan kita boleh naik balik pada bulan puasa? Pada hari raya pertama tu, berat badan kita akan naik semula yang sangat gila banyak. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook live ni kepada 10 tempat, 20 tempat. Sebab saya nak pastikan semua kat sini faham. Semua kat sini faham kenapa berat badan kita boleh naik secara mendadak pada hari raya pertama. Sebab yang pertama sekali kita memakan makanan yang berkarbohidrat, kita minum minuman yang berkarbohidrat seperti minuman yang bergula dan sebagainya. Benda itu 1 gram karbohidrat dia akan retain 3 gram air. So bila kita makan, contohnya macam kita makan makanan yang berkarbohidrat, kita tengok dekat belakang tu kan, belakang makanan kita, contohnya macam nutrition information, berapa gram karbohidrat yang dia ada, kemudian dia akan retain air sebanyak 3 kali ganda daripada berat karbohidrat yang kita makan tadi. Bermaksud bila kita makan minuman-minuman manis, minuman yang bergula especially, ataupun kita makan kuih raya, apa-apa jenis kuih sekalipun, kemudian kita makan pula nasi impit contohnya kan, semua benda tu mengandungi karbohidrat yang tinggi yang menyebabkan badan kita akan simpan air dengan banyak. So kita tak terkejut bila hari raya pertama berat badan akan naik 3 kilo walaupun selepas sebulan kita dah berjaya dapat turunkan sebanyak 5 ke 6 kilo. So itu adalah masalah ramai orang yang mereka tak faham. So saya bagi dah tahu serba sedikit macam mana sebenarnya kita nak kurangkan. Okey. So siapa yang pernah jumpa keadaan macam itu, boleh tak komen saya pernah jumpa? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita pernah jumpa situasi yang mana berat badan kita berjaya turun sampai 5 ke 6 kilo. Lepas tu pada hari raya pertama berat badan naik mungkin 3 ke 4 kilo. So dalam masa tak sampai seminggu pun berat badan kita dah naik dah lebih tinggi lagi daripada berapa banyak yang kita dah turunkan sepanjang bulan puasa. Siapa yang pernah experience situasi macam tu, boleh tak komen saya? Boleh ke bagi saya muka sedih ataupun kenal mereka yang mengalami situasi macam tu? Sebab inilah waktu dia kita nak share. Kita nak beritahu macam mana caranya pada waktu bulan puasa, macam mana caranya untuk kita elakkan berat badan kita turun secara tak sihat, supaya situasi berat turun secara tak sihat tu akan dapat dikurangkan dengan cara pemakanan yang betul sepanjang bulan puasa, supaya nanti juga pada hari raya berat badan kita tak naik secara mendadak. Berat badan kita akan naik sebenarnya pada bulan puasa nanti, pada hari raya pertama nanti, dan juga sepanjang bulan Syawal berat badan kita akan naik, tetapi kita tak nak berat badan kita naik secara yang tak sihat. Raya ketiga 5 kilo naik, turun 4 kilo je, gitu kan. So cara yang pertama adalah pada bulan puasa ni, saya nak tunjuk sikit beberapa cara. Dah ready ke untuk saya share? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ready? Boleh ke komen dah ready? Kalau dah ready, boleh ke tag juga kawan-kawan yang mungkin berkeinginan nak turunkan berat badan? Saya masih struggle bab diet ketika bulan puasa, pengalaman belum banyak kot bab puasa. Baik, tak apa, gini. So Puan Iris Kim dan yang lain-lain juga sini tahu cara-cara dia. Cara yang pertama sekali bila kita nak berpuasa, cara pemakanan yang terbaik lah pada bulan puasa ni, pertama sekali kita makan je. Kita makan je makanan kalau boleh mengikut meal plan. Mengikut meal plan, supaya bila kita makan mengikut meal plan pada bulan puasa especially kan, so kita akan perasan sebenarnya berat badan kita akan turun, akan dapat dibakar daripada lemak. So itu adalah yang pertama sekali. Siapa sini yang dah dapat meal plan? Boleh tak komen saya dah dapat meal plan? Kepada yang dah dapat meal plan, tak perlu mesej saya, coach boleh tak bagi saya meal plan untuk bulan puasa? Tak perlu. Sebab saya rasa macam ada beberapa demand yang nak suruh saya buat semula meal plan untuk mereka pada bulan puasa. Saya cakap tak apa, tak payah buat baru. Okey, boleh guna yang lama. Nanti hari Khamis ni saya akan ajar macam mana caranya untuk kita boleh buat meal plan sendiri untuk puasa. Siapa yang ada dalam Black Magic Mentoring weekly group coaching hari Khamis ni, siapa yang masih lagi aktif, boleh tak komen saya masih aktif? Sebab apa? Kita nak, kalau boleh, kita yang ada dekat sini, especially dalam
Batak Fitness punya student, kita nak student kita dapat empower diri diorang dalam ilmu nak turunkan berat badan. Saya tak nak you all bergantung harap kepada saya sampai tiupan sangkakala pertama. So, saya tak nak macam tu. That's why saya nak make sure mereka yang macam nak turunkan berat badan, cara Batak Fitness ni, supaya mereka akan dapat tahu cara dalam keadaan long term. Sampai bila-bila mereka akan tahu macam mana cara nak turunkan berat badan untuk diri mereka sendiri dan untuk orang tersayang. Melainkan kalau katakan mereka terantuk kat bucu pintu, kemudian apa? Kemudian dah terantuk kat ujung pintu, besok amnesia, hilang ingatan pula, terus lupa segala benda tu nenek. Soal kisah dia gitulah. So, hari Khamis ni saya akan ajar macam mana caranya yang dah dapat meal plan especially, macam mana mereka boleh gunakan meal plan yang sama untuk pada bulan puasa. Macam mana arrangement dia kan, macam mana cara dia kena tambah apa, kena kurang apa dan sebagainya. Macam itulah sebenarnya saya nak share pada hari Khamis ni nanti di dalam Black Magic Mentoring. So kepada yang masih aktif, jangan ketinggalan untuk berada dalam kita punya weekly group coaching hari Khamis jam 9 malam bersamaan dengan 8 April 2021. So itulah yang kita nak buat. Siapa sini saya tak sabar-sabar nak share benda tu sebab saya rasa benda ni penting. Siapa yang ada soalan yang sama, apa saya punya meal plan bulan puasa macam mana siapa yang ada persoalan macam tu, boleh tak komen saya nak meal plan bulan puasa. Kan. So itulah yang kita nak buatkan sekarang ni pada hari Khamis ni lah. Tetapi untuk hari ni, macam manakah caranya pada bulan puasa nanti kita tak terlanjur sangat? Pertama sekali, kita kena apa tau? Kita kena apa? Kita kena make sure kita bersahur. Kalau kita tak bersahur, dia akan ganggu sikit kita punya proses. Kita punya proses nak turunkan berat badan, kita mungkin akan rasa kebulur sangat. Kita mungkin akan rasa tak bertenaga langsung sepanjang hari tu. Dan mungkin dia akan mengganggu segala apa yang kita nak buat pada hari tersebut. So that's why penting gila untuk kita bersahur. Memang dah dijadikan sunat muakkad apa namanya? Kan harus. Dia macam dah macam bukan wajib, tapi macam sunat ataupun harus sunat yang bagus untuk dilakukan kalau kita bersahur. Tak bersahur, dia jadi macam makruh. Saya pun tak pasti apa ni hukum fikah kalau tak puasa kan. Kalau tak bersahur. So, kena sahur. Kalau saya tak sahur, belum sempat tengah hari, saya dah merangkak kisah dia gitu kan. So, memang kena sahur. Pastikan bersahur, jangan skip sahur langsung. Walaupun kena bangun awal nak memasak, tak apa, buat je dulu. Kalau rasa macam tak larat nak masak, masak malam sebelum tu dan makan pada waktu nak bersahur tu. So, siapa sedih faham maksud saya? Bersahur tu sangat gila penting ketika kita bulan puasa tu. Kalau tak bersahur, memang dia akan ganggu banyak gila benda. Berat badan kita akan turun mendadak. Okay? Berat badan kita memang akan turun mendadak. Yelah, kalau katakan sehari makan sekali je, memang turun mendadak. So that's why kita nak berat badan kita turun, bukan turun mendadak, tapi turun secara sihat. Kalau nanti bila kita dapat turunkan berat badan kita secara sihat pada bulan puasa, percayalah nanti pada hari raya, seminggu hari raya, berat badan kita akan naik sikit tapi tak naik banyak. Naik sekilo. Okey lah, naik sekilo. Dapat turun sampai 5 kilo, berat naik sekilo. Okey lah tu. So kau tim lah tu. So that's why bagi saya, kalau kita skip sahur, memang dia akan ganggu sikit lah kita punya proses nak turunkan berat badan. Siapa sini yang dapat sesuatu so far, boleh tak komen, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke komen best kalau rasa macam so far yang kita nak sampaikan ni satu benda yang okey, yang boleh bantu kita kan. So itulah yang pertama. Yang kedua pula adalah pastikan sebelum kita bersahur tu, kita dah minum air sekurang-kurangnya 2 ke 3 gelas sebelum masuk azan subuh lah. Bermaksud sebelum imsak tu, kita dah minum air banyak. Minum air dalam 2-3 gelas. Masalahnya pula waktu sahur akak tak ada selera nak makan. Cuba variasikan Cik Ros, variasikan cara apa yang kita boleh makan selain daripada nasi. Sekarang ni pun saya puasa sunat guna meal plan. Alhamdulillah bertenaga, taklah letih sangat. Alhamdulillah. Puan Alicia Sofia gunakan meal plan pada bulan puasa. Pada sekarang ni puasa sunat, badan masih lagi bertenaga. Macam mana badan kita bertenaga? Nanti hari Khamis malam Jumaat ni,
waktu Black Magic Mentor ni saya akan explain kenapa badan kita masih lagi rasa bertenaga kalau follow meal plan yang betul lah. So that's why penting gila untuk kita dapatkan pengetahuan macam mana nak susun jadual pemakanan kita pada bulan puasa nanti. Okey, itu adalah yang pertama tadi. Yang kedua tadi, minum air secukupnya sebelum kita nak bersahur, sebelum kita nak berpuasa. Pada waktu subuh kita akan start berpuasa, kita akan stop makan kan. Minum air dalam 2 ke 3 gelas. Pastikan badan kita well hydrated supaya kita tak macam terlalu kering sangat dalam badan kita. Alright. So far dapat sesuatu tak setakat ni? Boleh tak komen? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya korang rasa apa yang saya nak share so far ni adalah satu benda yang boleh membantu ramai orang, especially nak turunkan berat badan secara sihat pada bulan puasa supaya berat ni mendadak-dadak tak naik ni berat badan. Tahun ni kali pertama saya akan follow meal plan bulan puasa nanti. InsyaAllah boleh ni Puan Ariski. Don't worry. InsyaAllah boleh tu. Okey, itu adalah yang kedua. Yang ketiga ni penting. Siapa dah ready untuk mengetahui yang ketiga, boleh tak komen saya dah ready? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Kalau dah ready untuk mengetahui yang ketiga, macam manakah caranya untuk kita dapat jadikan berat badan kita turun secara sihat pada bulan puasa ni, supaya apa? Supaya berat badan kita tak naik secara mendadak-dadak sepanjang bulan Syawal nanti, sampai kita takut nanti macam mana ni kan, bila dah berat badan naik mendadak-dadak, sah-sah lah nanti baju yang kita beli hari raya tu saiz S katakan, kononnya dah boleh pakai baju saiz S, kebabum tak boleh pula pakai, dah ketat balik pada hari raya pertama dah kan. Bengang, tension, rasa membazir, beli baju lawa-lawa, kononnya boleh pakai sekali sendat. Kat mana kita tak tahu. Alright, so yang ketiga ni penting. Yang ketiga ni penting. Terima kasih kepada yang komen ready. Yang ketiga ni, cuba makan makanan yang mengandungi fiber. Makan makanan yang berfiber tinggi. Makan yang berfiber tinggi ni memang gila kita galakkan. In fact, dijadikan satu sunat. Kenapa kita patut ambil kurma pada waktu bersahur dan pada waktu berbuka puasa. Makanan yang patut kita ambil dulu. Kenapa kurma? Siapa nak tahu kenapa kurma Kenapa kurma? Sebab dia manis ke? Sebabkan kurma tu daripada tanah Arab ke? Kenapa? Cek komen atau kenapa? Hai Puan Rosni ni, Puan Latifah Abdul Rahman. Okay, terima kasih kepada yang komen ready. So, kurma ni dia selain daripada mengandungi fiber yang tinggi, dia juga mengandungi glukos yang GI dia medium. GI dia medium lah kan, memberi tenaga kan. GI tu, glukos tu memberi tenaga, dan dia memberi tenaga dalam tempoh jangka masa yang sustainable. So sustainable tu dia akan menyebabkan badan kita dapat tenaga tapi dalam tempoh jangka masa yang berpanjangan sikit, supaya kita tak kebuluh. Kita tak kebuluran pada waktu kita nak berbuka puasa nanti. Ramai orang di kalangan kita yang mempunyai masalah apa? Yang mempunyai masalah bila dia nak berpuasa, dia akan ada masalah seperti dia akan mencekik pada waktu berbuka puasa. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? Selamat semangat pagi. Waalaikumsalam Paulina Ramli. Paulina Ramli, jangan lupa pukul 10 pagi saya tak dapat nak reply tengah live ni. Okey, itu adalah cara dia. Kita ambil kurma, sebab kurma tu pun selain daripada mempunyai glukos yang tinggi dalam keadaan medium GI, okey, dia juga mengandungi fiber yang tinggi. Fiber ni kelebihan dekat mana? Kelebihan dia akan bantu kita rasa kenyang lebih lama, dia akan bantu kita rasa bertenaga sepanjang waktu yang kita makan. Itulah, sepanjang waktu kita berpuasa. Dia bergantung kepada hormon kita juga. Kalau katakan hormon kita tak stabil, kita punya rasa bertenaga tu macam cepat sikit hilang. Siapa sini faham maksudnya? Boleh tak komen? Biasanya mereka yang mempunyai masalah seperti macam kecil manis. Kecil manis, insulin mereka tak cukup tinggi sangat, tak apa nak keluar okey sangat. Jadi masalah mereka ni adalah bila mereka makan makanan yang manis, bacaan insulin mereka tak naik dan menyebabkan dia rasa macam sama je. Begitulah kan. Siapa sini faham? Maksud saya boleh tak komen faham? So, that's why penting sangat untuk kita kenal pasti which one is for us. So that's why kita follow juga dulu meal plan supaya bila dapat meal plan yang betul ni, Astagfirullahalazim, tergulik.
Waalaikumsalam Puan Lizawati, selamat pagi. Okay. Siapa sini faham maksud saya? So far boleh tak komen faham? Terbalik dah handphone saya ni kan. Sebab tak terbalik, terduduk. Pasal je handphone saya hancur lebur. Okay. Saya kena pegang ke channel ni sekarang ni? Okay, so siapa sini faham so far? Boleh tak komen faham? Okay, Puan Cirus faham, Puan Ariskin faham, Puan Zizi Salam faham. Okay, begitu. So, apa tadi? Kita ambil makanan yang mempunyai fiber tinggi. Dalam Batak Fitness kan, kita ada makanan yang mempunyai fiber yang tinggi juga. That's why kita ada superfood. Tak ada pula superfood kat saya sekarang ni sebabkan superfood saya dah habis dekat tangan saya sekarang. Superfood merupakan sejenis makanan yang Batak Fitness keluarkan khusus untuk student kita, especially bila mereka nak berpuasa. So that's why bila mereka nak berpuasa ni, especially berpuasa lah kan, especially juga kepada diorang yang susah nak kawal selera makan. So superfood ni really akan bantu diorang rasa kenyang lebih lama dan kekal bertenaga sepanjang hari supaya mereka boleh melakukan amal ibadat, mereka boleh melakukan kerja-kerja harian mereka supaya mereka tu tak terganggu. And so that's why dalam Batak Fitness kita memang letakkan superfood tu ke belakang sebab tak semua orang sesuai pun. Kita letakkan meal plan ke depan dulu sebabkan meal plan itulah yang really akan bantu kita turunkan berat badan. Siapa nak tengok satu contoh? Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Okay, ready? Okay, Puan Sam Suryawati ready? Terlambat. Okay, tak apa. Saya nak tunjuk sikit salah seorang daripada gambar student kita yang Alhamdulillah telah pun berjaya menurunkan berat badan dan jadikan diri dia lebih sihat lepas dah follow cara kita. So that's why kalau dah ready nak tengok boleh tak komen. Saya sahur minum susu dengan 3 biji kurma kenyang sampai berbuka. Pun kau tim juga Puan Farhidah, tak ada masalah. So dalam Batak Fitness pun sama juga, kita pun ada juga kita punya makanan sendiri. Nama dia Superfood. Okay, yang kita tak ada sekarang ni lah, kita tak ada gambar tu kat sini sekarang. Okay, saya nak tunjuk gambar daripada salah seorang daripada student kita yang mana dia Alhamdulillah telah pun berjaya menurunkan berat badan dan nampak badan dia lebih slim walaupun bulan puasa, walaupun hari raya pertama dan sebagainya. Siapa dah ready nak tengok? Boleh tak komen dah ready nak tengok? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit? Contohnya macam ni, Puan Suzana Ali. Inilah gambar Puan Suzana Ali dulu sebelum dia bersama dengan kita. Tapi Alhamdulillah lepas dah follow cara kita, Zaz ambil gambar, cekap pinggang, pakai baju apa entah kan. So that's why penting sekali untuk kita faham yang sebenarnya meal plan tu yang kita kena follow dulu. Bukan produk, bukan superfood, bukan jenis spesifik makanan. So that's why kita kena faham. Kita kena ada meal plan dulu. Siapa yang belum ada meal plan, better dapatkan meal plan dulu. Kalau rasa macam tak nak dapatkan meal plan daripada saya, mungkin macam baru lagi kot, kita tak kenal siapalah mama ni, entah ya ke tak tidak ni kan. So kita boleh dapatkan meal plan daripada mana-mana fitness coach dekat luar sana, mana-mana dietitian, mana-mana nutritionist yang boleh tolong buatkan meal plan tu kita mengikut pertama keperluan tenaga, kedua tahap kesihatan dan ketiga sekali mengikut kita punya tahap metabolisme dan juga tahap kita punya kesihatan lah secara overall. So benda tu bila kita dah ada, insya-Allah kita dah ada panduan untuk kita terus follow sepanjang bulan puasa dan insya-Allah percayalah cakap saya, kita akan dapat bentuk badan contohnya seperti ni Nama dia Puan Suzana Ali, antaranya ada ramai lagi gambar-gambar yang kita ada di dalam ni kalau nak tengok lah. Okey, contoh yang lain juga macam siapa lagi, macam Puan ni, Puan Jess. Puan Jess ni tak puasa. Zaz. So tahun ni akak pertama kali nak bersahur dengan meal plan bantu coach. Meal plan bantu. Okey ni. Ni adalah Puan Jessie dulu. Lepas dah follow cerita kita, mana nampak tak? Dia punya angle dia berbeza sikit ambil gambar tu kan. So that's why keyakinan tu yang kita susah nak dapatkan. Kalau kita tak follow tu, kalau kita follow tu, insya-Allah keyakinan tu akan dapat sampai dengan mudah. So tahun ni berpuasa dengan meal plan, insya-Allah saya pun tak sabar-sabar nak tengok perubahan yang sangat gila ketara, especially di kalangan student kita yang akan berjaya turunkan berat badan dengan cara yang betul. Ni gambar seterusnya lah Puan Hasmiza. Puan Hasmiza ni bak kata ceta, dia ambil superfood saja. Makan superfood je, lepas tu badan dia macam tak rasa macam nak makan sangat. Siapa nak tengok gambar terbaru dia? Boleh tak komen nak tengok gambar terbaru dia? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin.
Minggu lepas Cik Ta dia bagi kat saya satu gambar Puan Hasmizah yang terbaru. Siapa nak tengok gambar tu boleh tak komen nak tengok? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak kalau nak tengok gambar tu? Mana? Ni lah. Inilah gambar Puan Hasmizah dulu. Siapa nak tengok boleh tak komen nak tengok? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Meal plan sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih Puan Samsudiawati. Siapa nak tengok gambar ni? Boleh tak komen nak tengok gambar? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak sikit? Ni adalah gambar Puan Hasmizah dulu. Sebelum dia bersama dengan kita. Okay, sebelum dia bersama dengan kita. Sekarang ni gambar dia paling latest sekali macam ni badan dia. Ni badan paling latest sekali. Nampak tak perbezaan dia? Saya nak je compare 11-11 sekarang. Tapi saya kena makan masa sikit. Ni gambar dia dulu. Gambar dia dulu. Inilah gambar dia yang latest. Macam nampak tak perubahan? Dia hanya ambil superfood je pula tu. Dia ambil superfood sahaja. Dia tak ambil benda lain. Dia meal plan tak sempat ambil lagi. Meal plan dia tak sempat ambil lagi. Tapi dia kata macam kalau aku dah dapat result dengan superfood, baik proceedkan aja kan dengan apa yang ada. Tak kisah kan. Yang penting sekali kita kena berpuas hati dengan progress kita. Siapa tadi nampak gambar Puan Hasmizah? Boleh tak komen nampak? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? So, itu antara benda yang kita boleh bantulah, terutamanya kepada mereka yang sangat-sangat committed nak turunkan berat badan. So, that's why kalau kita nak turunkan berat badan, pastikan kita tak mulakan dengan langkah yang salah. Kalau kita mulakan dengan langkah yang salah, kita takut je nanti kita punya langkah tu akan menjerat diri kita sendiri, terutamanya pada bulan puasa nanti, yang sebenarnya akan mengganggu kita punya progress sebabkan kita termakan lebih sikit daripada sebelum ni. So point dari kat sini, pertama cuba dapatkan dulu meal plan, dan kalau katakan tak ada masalah, kita akan suggest dia ambil superfood. Kalau rasa macam tak nak ambil superfood, tak apa, boleh makan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi yang lain. Seperti tukarkan nasi putih kepada brown rice contohnya, banyak makan sayur-sayuran yang macam keras-keras, macam petola ke contohnya, kan keras lah, macam lembik sikit, bukan daun pun okey juga, tapi cari daun yang berwarna hijau, ataupun kita ambil buah-buah yang crunchy, okey, ataupun kita juga boleh makanan berfiber tinggi macam oats ke, asalkan makanan tu fiber tinggi. So kalau katakan nak dapatkan daripada Batak Fitness, senang, kita ada superfood. Tak ada pula kat tangan saya sekarang ni superfood tu, kita boleh bancuh superfood tu dengan air kegemaran kita pada waktu bersahur, dan saya akan bagi tahu macam manakah caranya untuk prepare makanan macam superfood ni pada waktu Black Magic Mentoring nanti, supaya kita akan faham dengan mudah, supaya kita tak ganggu proses kita nak turunkan berat badan sepanjang bulan puasa. So that's why benda pertama sekali kita kena buat adalah apa? Follow meal plan dulu. Kalau tak ada meal plan, baik cuba dapatkan meal plan. Saya nak tunjuk dulu juga gambar seterusnya. Ni gambar Puan Shahrizah Azli dulu sebelum dia bersama dengan kita, dan lepas dah follow cara kita, kebabom. Nampak tak? Benda pertama sekali yang Puan Shahrizah Azli dapatkan adalah dia dapatkan dulu meal plan. Lepas tu pula dia makan makanan yang berfiber tinggi tu, yang dalam kes ni Batak Fitness punya Batak Superfood lah. Kemudian dia follow kita punya senaman dan sebagainya, dan alhamdulillah berat dia turun. Ini adalah pada bukan bulan puasa, dan bulan puasa nanti dah follow meal plan, insya-Allah lah akan settle banyak benda. Nak tahu tak satu benda yang lain? Kenapa berpuasa ni bagus untuk mereka yang nak turunkan berat badan? Kalau kita grab betul-betul lah, ramai orang bila dia berpuasa, dia makan pada waktu berbuka tu, dia makan macam mentega darah. Semua benda dia nak sumbat dalam badan. Kan? So dalam Black Magic Mentoring hari Khamis ni, kepada mereka yang grab meal plan, dia pun akan berpeluang dapat join kita punya group coaching pada hari Khamis ni sebanyak 4 kali sekurang-kurangnya. So dia akan dapat faham macam manakah caranya untuk dia boleh pilih makanan yang macam mana supaya dia boleh dapat tak ganggu proses pencernaan dia, tak ganggu proses metabolisme dia, dia tak jadikan diri dia macam melepet lepas berbuka puasa. So that's why sangat penting untuk kita ada panduan, dan panduan pertama adalah dengan cara follow meal plan
Panduan kedua adalah dengan cara kita akan share tentang macam mana nak jadikan meal plan pada bulan puasa tu satu benda yang akan jadi tools kepada kita dapat turunkan berat badan sepanjang bulan puasa dan juga berat badan kita tak naik secara mendadak pada hari raya nanti. So that's why ramai orang akan ada masalah berat badan mereka. Mereka akan ada masalah berat badan pada sepanjang hari raya. Sebab apa tahu? Sebabkan pertama, mereka tak follow betul-betul guidance yang sepatutnya dilakukan. Kalau rasa macam tak nak follow meal plan daripada saya pun tak apa sebenarnya. Senang. Boleh je dapatkan juga dulu. Boleh fahamkan. Yang paling penting kena fahamkan. Kena fahamkan apa tahu? Kena fahamkan macam manakah caranya, cara pemakanan yang betul sepanjang bulan puasa supaya bak kata Kak Yung kita tak macam hantu raya. Okay, so benda penting sekali adalah follow meal plan. Siapa sini yang belum lagi dapatkan meal plan dan berminat dah dapatkan meal plan daripada kita ataupun berminat nak dapatkan superfood daripada kita, boleh hubungi konsultan Batak Fitness ataupun boleh klik dekat pin komen tu cakap saya nak dapatkan superfood, saya nakkan meal plan. Sebab sekarang ni kita tengah ada promosi Ramadan, nama dia promosi Ramadan. So penting sekali untuk kita grab sekarang ni kita punya peluang supaya kita akan dapat faham macam mana cara kita boleh turunkan berat badan dengan betul tanpa produk supaya apa? Supaya sepanjang bulan puasa nanti kita akan dapat turunkan berat badan secara sihat. Okey, rugi malam Khamis sekarang sementara waktu tak dapat terlibat. Tak apa. Sihat bulan puasa raya nanti follow meal plan balik. Okey. Harap-harap bulan puasa ni berat akak ada dapat turun sampai 50 kilo, insya-Allah boleh tu. Boleh tu Cik Ros sebenarnya. Bulan puasa ni lah peluang kita untuk turunkan berat badan, tapi kita kena pastikan kita kena turunkan berat badan dari komposisi lemak kalau boleh. Siapa sini faham maksud? Puan Syarbariah Sabak. Okey, so itulah poin saya. Inilah poin saya. Kita hanya boleh bantu dari segi macam mana kita boleh dapatkan meal plan. Kalau katakan kita rasa macam tak berminat dapatkan meal plan, boleh hubungi mana-mana fitness coach yang lain. Sementara saya nak tunjuk gambar seterusnya daripada salah seorang daripada bekas student kita. Dulu nama dia dulu macam ni badan dia, nama dia Kak Sarisa Saini. Tapi lepas dah follow cara kita Zaz, nampak tak perubahan bentuk badan Kak Sarisa Saini lepas dah follow cara kita dan nampak dah segala perubahan yang ada dekat lengan dia, dekat muka dia, dekat perut dia kan. Dulu ambil gambar kena tutup perut, sekarang ni ambil gambar sambil cekap pinggang. Kenapa? Sebabkan yakin. Keyakinan itulah yang tak boleh nak dijual beli. So that's why kita kena kalau boleh mulakan dulu kita punya journey kita dengan dapatkan meal plan. So sekiranya sesiapa dekat sini yang mungkin berminat nak dapatkan meal plan, boleh hubungi konsultan Batak Fitness ataupun klik dekat pin komen tu. Like sikit pin komen kalau nampak pin komen. Macam dekat sini tak keluar pula. Alright. So itu adalah yang berapa yang pertama, kedua. Pertama tadi adalah kita kena bersahur. Yang kedua tadi tu adalah kita kena minum air. Yang ketiga tadi kita kena makan makanan yang berfiber. Okey, yang keempat ni macam mana caranya untuk kita memudahkan penurunan berat badan supaya berat badan kita turun secara sihat dan tak naik mendadak pada bulan puasa. Siapa yang dah ready, boleh ke bagi komen dah ready, boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk mengetahui part seterusnya. Macam manakah kita boleh buat benda ni semua tanpa mengganggu proses kita nak turunkan berat badan sepanjang bulan puasa nanti. Boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Kan Puan Farhida Ahmad dah ready, Puan Alisha Sofia pun dah ready. So yang ketiga adalah, yang keempat adalah pada waktu berbuka nanti, jangan makan terlalu heavy. Jangan. Kenapa tahu? Kenapa? Sebabkan pada bulan puasa nanti, pada kita berpuasa, perut kita macam kurang tenaga. Kurang tenaga untuk kita proses banyak makanan serentak. Maksud saya begini cuba bayangkan kalau katakan kita ada kereta yang tak bergerak selama beberapa hari. Katakan kita tak gerak kereta kita selama beberapa hari, dan apa yang berlaku kepada kita adalah kita gatal, kita nak bawa kereta tu dengan laju gila. Once dah
start je kita terus zas kita nak bawa kereta laju gila. So that's why tu mengganggu sikit dia punya engine kita tak cukup panas lagi. So that's why sama juga macam perut kita, bila kita dah berpuasa selama katakan 12 jam ke 13 jam ke 14 jam macam tu, okey, 14 jam macam tu lebih kurang, kemudian kita berbuka puasa dengan macam-macam jenis makanan dengan banyak gila pula tu, that's why mengganggu sikit. Better saya memang sarankan kepada you all yang nak turunkan berat badan secara sihat pada bulan puasa nanti, okey, supaya berat badan dia tak naik mendadak sepanjang hari raya. Cuba makan dulu macam kurma ke, minum yang manis-manis dulu. Kalau tak ada masalah minum air manis kan. So minum air manis dulu pada berbuka puasa nanti. Kemudian solat maghrib. Solat maghrib ke, lepas tu pula relax-relax tengok TV ke benda semua, dan baru makan semula. Itu satu benda yang sangat gila digalakkan lah. Bukan saya yang galakkan pun sebenarnya, tapi berdasarkan berdasarkan daripada sunnah juga. Keduanya berdasarkan daripada kajian, research yang dah dibuat. Bila kita berpuasa, kita makan banyak gila benda serentak, perut kita akan macam banyak gila kerja dalam keadaan dia dah rehat lama. Macam kalau katakan kita kan bangun-bangun tidur je zas, kita bangun terus kena terus kena buat kerja yang berat, yang banyak pula tu kan. Tiba-tiba kena kemas rumah lah, apa benda semua. Kalau katakan sekali-sekali tak apa, tapi kalau hari-hari tu memang tak digalakkan. Cuba elakkan lah. Kalau katakan dapat jemputan oleh family ke, dapat jemputan oleh company ke untuk kita berbuka puasa dekat let's say buffet kan. Siapa sini pernah makan buffet? Saya pernah makan buffet, macam segala rasa macam semua benda nak kita tapau pada masa buffet tu kan. Bukan tak boleh, boleh, tetapi sebenarnya dia akan ganggu proses kita nak turunkan berat badan. So kalau buffet pun sama juga, kita ambil dulu buah-buahan. Kalau tak ada kurma, ambil kurma ke buah-buahan ke, makan tu dulu. Kemudian kita pergi sembahyang maghrib kan, itu sama balik kita makan nasi pula. Kemudian relax kejap, dan kuih tu kalau boleh tak payah ambil langsung pun tak apa kot. Kalau nak makan kuih juga, tunggu macam lepas dah bertarawih nanti. So itu sebenarnya boleh bantulah kalau nak makan kuih sangat lah kan. Kalau dah beli kuih macam-macam jenis kuih berwarna-warni bagai makan sama ada sebelum ataupun selepas tarawih. So that's why benda yang kita kena faham adalah kita kena ada ilmu bila kita nak turunkan berat badan. Bukan kita main ikut sahaja orang cakap apa. So bahaya sangat kalau katakan kita main ikut je. Boleh faham tak maksud saya? Boleh tak komen faham? Kalau faham, boleh tak bagi saya love dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak buat invitation secara eksklusif kepada mereka yang kali pertama join kita tengok live ni. Boleh tak komen saya kali pertama? Boleh ke bagi saya komen saya kali pertama? Sebab saya nak invite you all masuk dekat dalam kita punya community Telegram channel kita. Supaya apa? Supaya setiap kali kita buat live pada bulan puasa nanti ke, pada raya nanti ke, kita pertama sekali kita tak ketinggalan terhadap kita punya information yang kita nak bagi. Sebab setiap hari kita akan buat live, cuma adalah beberapa hari yang saya tak buat live sebabkan ada urusan macam semalam. Ada urusan sikit, family ni urusan. Jadi kepada yang belum lagi join Telegram channel Nak Kurus Sihat Cepat, komen NKSC. Puan Lizawati kali pertama, komen NKSC. Nanti saka kita akan invite you all masuk dekat dalam kita punya Telegram channel kita. Kemudian you all dah boleh lah tengok-tengok kat situ. Situ pun kita ada bagi tips-tips juga macam mana cara nak turunkan berat badan. Kita pun akan bagi notification ataupun kita akan bagi information tentang apa yang kita patut buat, terutamanya sepanjang bulan 4 ni, apa yang kita boleh offer pada you all untuk kita dapat turunkan berat badan secara sihat tanpa produk contohnya. Dan paling penting sekali adalah kita punya plan, kita punya perjuangan adalah untuk membantu mereka yang nak turunkan berat badan tanpa produk supaya mereka akan dapat empowerment. Mereka akan empower diri mereka supaya mereka dapat turunkan berat badan secara sihat tanpa bergantung harap kepada mana-mana produk dalam dunia ni, mana-mana slimming center dalam dunia ni, dan mana-mana fitness coach yang ada dalam dunia ni termasuk saya. So that's why kalau katakan kita macam kali pertama komen NKSC. Macam mana komen NKSC? Sekejap saya bagi contoh sikit. Komen NKSC
Okay, komen NKSC untuk join Telegram channel kita. Komen NKSC untuk join community nak kurus sihat cepat. Nak kurus sihat cepat. Gitu. Nanti saka kita akan PM. Supaya kita akan dapat join kita punya Telegram channel secara percuma. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Selamat berpuasa. Kita akan berpuasa lagi 7-8 hari lagi. So kita akan berpuasa lagi 8 hari lagi. So pastikan kita dah prepare mental kita, fizikal kita dan ilmu kita supaya kita akan dapat mengharungi sepanjang bulan puasa nanti in style. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih banyak. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.